Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala alaihi wassalam. Waalaikumsalam pada adinda Hanum Adini. Sudah lama mungkin tidak ada di dalam majlis, ataupun ada tapi tidak menzahirkan diri. Masya Allah, pada malam ni semoga sihat dan dirahmati oleh Allah SWT. Segala hajat dan segala keperluan dan segala apa mana, semoga Allah SWT dapat sempurnakan insyaAllah. Bismillah. Malam ni kita berada di muka surat 365, hadis ke-668 kurungan 15. Meminta jawatan imam. Boleh tak kita minta jawatan imam ni? Saja. Kadang-kadang kita topik tu kita kira agak highlight sikit lah supaya ada sikit. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ij'alni imama qaumi. Qala anta imamuhum waqtadi bi'adhafihim wattakhiz mu'azzinan la ya'khudhu ala adanihi ajran. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Sayyidina Utsman bin Abul As radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam bagi kaumku. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamulah imam mereka. Hendaklah kamu menuruti orang yang lemah di antara mereka, dan hendaklah kamu memilih muazzin yang tidak meminta ganjaran. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Penerangan, jadikanlah aku imam. Satu orang sahabat, yakni Utsman bin Abil As, meminta dengan Nabi supaya dia menjadi imam kepada kaumnya. Kaum beliau, oleh kerana kita kadang-kadang satu-satu permintaan tu kita kena lihat juga, adakah orang yang memohon tadi dia layak untuk menjadinya atau dia sebagainya. Jadi kita perlu tengoklah sama ada kelayakan itu ada atau tidak. Maknanya bukan ada orang meminta tu tak perlu kita bagi, tapi kita perlu lihat kelayakan dia. Jadi Nabi SAW melihat kelayakannya. Aku berkata kepada Rasulullah, kaum beliau baru masuk Islam dan mereka tidak mengetahui syarat dan rukun solat, sedangkan beliau ialah antara orang yang awal memeluk Islam dan telah mempelajari hukum ahkam berkenaan solat, atau sememangnya dia ialah ketua mereka yang disebabkan itu Nabi melantik mereka menjadi imam. Tapi dia dua situasi yang berbeza. Mungkin kaum dia baru masuk Islam, kan dia satu-satu kaum masuk Islam berbondong-bondong. Itu zaman pemerintahan di akhir hayat Nabi, iaitu iza ja'a nasrullahi wal fath, yakni kaum-kaum telah datang, perkumpulan kaum-kaum telah datang. Misalnya pada tahun ke-7 Hijrah, Abu Tufail Ad-Dawsi telah membawa kaumnya 80 keluarga ke Madinah untuk memeluk Islam, dan salah satu keluarga itu ialah Sayyidina Abu Hurairah yang merupakan bapa hadis kepada sahabat-sahabat Nabi. Kepada antara kita panggil dia bapa hadis lah. Orang dalam masa 3 tahun setengah telah mengingati 5,725 hadis daripada Nabi SAW. Jadi mereka bawa kaum-kaum tadi. Jadi kaum ini baru masuk Islam. Maka Utsman bin Abul As ni orang yang terawal masuk Islam. So oleh kerana mereka ini orang yang berpengetahuan, maka dialah yang kadang-kadang orang yang berpengetahuan tu dia kena tunjulkan diri dia pada waktu orang lain tak sesuai atau orang lain tidak
tidak boleh memegang jawatan tersebut. Maka kita boleh tampilkan diri untuk memegang atas dasar tanggungjawab tadi, responsibility tadi. Ataupun memang dah Uthman bin Abdul As ni dia adalah ketua kepada kaumnya. Jadi sebab itu direct Nabi telah melantik beliau sebagai imam kepada kaumnya. Kaedah untuk mengimami jemaah ialah melihat keadaan hal orang yang paling lemah dalam jemaah. Jangan solat terlalu panjang sehingga makmum tidak mampu untuk bersolat bersama. Akan tetapi perlu diberi perhatian terhadap bacaan-bacaan yang masnun, iaitu bacaan-bacaan yang disunatkan di dalam solat. Tidak pada semua keadaan perlu lihat kepada orang lemah kerana akan menyebabkan kemajuan kerja tidak dapat dicapai. Telah saya bincangkan dahulu, ada juga perkara yang mana kita tidak perlu melihat kepada golongan-golongan yang lemah. Kita tidak akan ke hadapan. Jadi dia ada, sebab itu kadang-kadang dia situasi yang berbeza, situasi yang berbeza menyebabkan kita perlu meraihkannya ataupun kita terus meninggalkannya. Kalau di dalam bidang agama, kalau kita hanya melihat kepada orang yang lemah, orang yang tak mampu, so macam mana kita nak maju dalam bidang tu? Jadi sebab itu tak perlu kita melihat kepada yang lemah. Di sini kita melihat kepada yang lemah. Jadi kita melihat keadaan keadaan semasa jemaah kita tadi. Tidak, dalam kerja agama tidak boleh melihat kepada orang yang lebih rendah kerana ia akan menyebabkan kemunduran dalam usaha. Jadi kita kata masa PKP jangan buat kerja tak dapat, kita buat dengan SOP-nya supaya kerja itu berterusan, jemaah dapat dikeluarkan dengan syarat-syarat yang tertentu tadi. Menetapkan muazzin tidak diberi upah. Jika ada orang yang bersedia menjadi muazzin tanpa dibayar apa-apa upah, maka itu lebih afdal lah. Muazzin tak perlu dibayar upah, tu lebih afdal. Bukannya sebab atau tak bayar upah, hak lain tak boleh ambil upah, orang ambil upah tu bersalah dan berdosa, tak dapat masuk syurga, tak dapat, tak ikhlas. Tidak, benda itu tidak menafikan. Satu-satu hukum dia tidak menafikan hukum-hukum yang lain. Okey. Jadi bersedia, jika ada orang yang bersedia menjadi muazzin tanpa dibayar upah apa-apa upah, maka lebih afdal. Jika tiada, maka diharuskan mengambil muazzin, mengupah muazzin. Pada awalnya, pendapat Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis ini tidak dibolehkan untuk mengupah. Tak boleh nak upah muazzin, nak bayar gaji muazzin tadi. Seperti demikian juga para sahabat. Pada akhirnya fatwa berubah melihat keadaan zaman, perubahan zaman, kerana kebiasaannya sesuatu kerja dibuat tanpa imbuhan akan dibuat dengan lebih kurang. Tak apalah, lebih kurang je, tak bayar-bayar pun. Macam dulu lah saya berkata mengaji pun, kalau kita tak kenakan bayaran, lebih kurang je. Ustazah pun tak kisah pun, ustazah yang tunggu, ustaz dan ustazah yang tunggu pelajarnya, sebab tak ada ambil apa-apa. Jadi tak ambil apa-apa, jadi kita kenakan juga bayaran dan sebagainya supaya ada ihtimam menjaga masa tersebut. Sesuatu kerja dibuat tanpa imbuhan akan dibuat dengan berlebih kurang saja. Dia lebih kurang je sebab tak ada apa pun, lebih kurang je lah. Ulama mutaakhirin membenarkan muazzin mengambil imbuhan. Jadi ulama-ulama terakhir, ulama akhir ni sekarang kita kata ambil lah sebab untuk jaga kebajikan mereka dan sebagainya. Satu ketika Mufti Zainal Abidin berkunjung ke Malaysia. Beliau ditanya apakah pendapat beliau jika dibuat madrasah yang tidak dikenakan bayaran di Malaysia. Beliau berpendapat mengenai bayaran, mengenakan bayaran adalah lebih baik kerana di India, dan di benua India hampir 200 tahun ada suasana belajar itu, sedangkan suasana madrasah di sini masih baru. Ditakuti ustaz dan pelajar akan berlebih kurang, sama ada daripada pihak ustaz atau daripada pihak pelajar. Biasanya daripada pihak ustaz tu kalau kami lihat tak ada apa pun, Masya Allah, bersungguh-sungguh ustaz-ustaz kita belajar di madrasah, Masya Allah, dengan begitu ihtimam, dengan begitu Masya Allah, kita dapat belajar daripada dia. Kesungguhan beliau, menepati masa beliau, walaupun beliau tidak dapat apa upah-upah pun, tapi Masya Allah, moga Allah SWT bagi keberkatan kepada kehidupan masyaikh-masyaikh kita, guru-guru kita yang mana bertungkus lumus untuk mengajari kita
dan untuk mentarbiah kita supaya menjadi manusia. Jadi manusia pun susah. Nak jadi orang beriman, nak jadi orang ikhlas tu lebih lagi susah lah. Nak jadi orang pun susah lah. Jadi alhamdulillah tuan guru kita dengan kerenah kita, pelajar-pelajar daripada foreigner, lawan negara, dengan tiada adabnya, tak tahu apa. Maksudnya tak tahu apa-apa, tapi Masya Allah kesabaran mereka, dengan Masya Allah menahan kerenah kita, Masya Allah mentarbiah kita, Masya Allah sehinggalah kita jadi manusia, jadi orang juga lah kita ni, Masya Allah, dengan kesabaran mereka, dengan ketakwaan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan mencucuri rahmat sebanyak-banyaknya kepada asatizah dan para ustaz, Masya Allah, yang bertungkus lumus untuk mengajari kami dan mengajar seluruh umat tanpa penat dan lelah, tanpa merasa penat dan lelah. Dan satu sifat yang ada pada mereka yang kami pelajari, tasamuh. Tengok kesalahan kita, buat tak nampak aja. Kita salah pun dia buat tak nampak aja. Kalau ustaz-ustaz tua, kalau kita salah dia buat tak nampak aja depan dia. Begitu. Terima kasih pada mereka. Masya Allah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat mengganjari pahala dan ganjaran ke atas asatizah kita. Asatizah ni jamak lah kepada ustaz-ustaz lah. Masya Allah, semoga Allah SWT memuliakan darjat yang tinggi. Dan pada yang telah pergi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkannya di tempat dan makam yang tertinggi bersama dengan orang-orang yang soleh. Khair. Jadi berlebih kurang lah. Jadi kita perlu ada ihtimam masa, menepati masa. Kami lihat guru-guru kami begitu menepati masa. Syekh Musa Rohani Bahzi, kalau pelajar lewat semua duduk kat luar, siapa lewat semua duduk kat luar. Kadang-kadang marah tu, kadang-kadang marah, datang kena selipar lagi, kena selipar atas kepala tu, habis segala kebuntuan hilang. Dengan kemarahan, dengan sebab ihsan mereka. Marah tu bukan sebab benci, tapi marah sebab cinta dan kasih. Adalah doa sesudah azan maghrib. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu, hadis 669-16. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula indal azan maghrib, Allahumma hadha ikbalul lailik wa idbarun naharik wa aswatu du'atik waghfir li. Rawahu Abu Daud wa Baihaqi fi Da'watil Kabir. Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku membaca doa selepas azan maghrib dengan doa ini, Allahumma hadza ikbalul lailik wa idbarun naharik wa aswatu du'aik faghfir li. Ya Allah, inilah waktu kedatangan malammu dan pemergian siangmu dan suara panggilanmu, maka dengan keberkatan waktu maghrib ini ampunilah dosaku. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Baihaqi dalam kitabnya Da'watul Kabir. Dan doa selepas azan subuh, kita tukarlah. Kita tukar, Allahumma hadza idbarun naharika wa ikbalu lailika, ditukar dengan kaf, dia tersambung. Wa aswatu du'aik waghfir li. Ya Allah, inilah waktu pemergian malammu dan kedatangan siangmu dan suara pemanggilmu, maka dengan keberkatan waktu itu ampunilah dosa-dosaku. Masya Allah, ampunilah dosa-dosa kita semua. Dengan penuh kita hamba-hamba yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan noda, yang penuh dengan kesalahan yang tak layak. Ya Allah, kita hamba yang penuh dengan dosa. Perincian azan, jawapan azan. Perincian kepada jawapan azan. Wa an Abi Umamah, hadis 670-17. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu أو بعد أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا أخذ في إقامتي فلما أن قال قد قامت الصلاة قال رسول صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال سائر الإقامة كالنحو حديث عمر في الآذان
Rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu atau seorang daripada sahabat Nabi SAW berkata, sesungguhnya Sayyidina Bilal mula melafazkan iqamah. Bila Sayyidina Bilal mula melafazkan iqamah, apabila beliau menyebut qad qamatis shalah, maka Rasulullah SAW menjawab. Kan kita beritahu jawapan-jawapan yang perlu dijawab semasa muazzin, azan dan iqamah. Maka tepat qad qamatis shalah, jawapannya aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Dan Nabi menyebut pada lafaz iqamah yang selainnya sama seperti yang terdapat di dalam riwayat Sayyidina Umar di dalam kitab tentang azan dahulu, hadis riwayat Imam Abu Daud. So penerangan dia sama dengan penerangan dalam hadis tersebut. Maka hadis yang seterusnya iaitu 367, hadis yang 671 kurungan 18. Doa tidak akan ditolak di antara waktu azan dan iqamah. Di antara doa-doa yang diterima oleh Allah SWT waktu azan dan iqamah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a baina adhan wal iqamah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Sebab apa saya kena baca rawi ni? Tuan-tuan tak perasan tak? Saya sebut dia, saya selalu sebut rawi ni. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadis riwayat Imam Tirmizi. Sebab perkataan di belakang ni kita panggil hawalah. Sebab biasanya hadis dia bersanad. Hadis ni ada sanad. Sanadnya daripada rawi tadi sampai kepada Rasulullah. Jadi sanad Imam Abu Daud sampai ke Rasulullah dan sanad Imam Tirmizi sampai ke Rasulullah. Jadi bila kita baca hadis riwayat Imam Abu Daud dan kita baca hadis riwayat Imam Tirmizi, bermakna sanad kita berterusan, tak ada putus-putus sampai ke Rasulullah. Itu kita panggil dia hawalah sanad. Maksudnya kita sebut nama kitab, maka dalam kitab itu sudah ada hadis yang berterusan, yang mana sanadnya tidak putus-putus sampai ke Rasulullah. Begitu. Sebab tu kalau kita baca hadis wa fi mafhumil hadis, kalau kita nak sebut hadis wa fi mafhumil hadis wa fil ma'nal hadis, sekurang-kurangnya untuk menyelamatkan kita daripada tersalah daripada lafaz-lafaz yang dibaca tadi. Okey. Antara azan dan iqamat, apa penerangan dia? Apa maksud azan dan iqamat ni doa diterima? Sama ada pada waktu bermula azan hingga ke akhir azan. Itu maksudnya pendek aja lah. Hati kita berdoa dalam hati kita. Dan antara waktu bermula iqamat hingga akhir iqamat, itu maksudnya pendek aja lah. Kita doa dalam hati je lah. Begitu. Kedua, ialah di antara waktu azan dan iqamat. Waktunya agak panjang. Mula azan dan nak sampai qamat, berapa minit, tak tahu berapa lama. Maksud sebenar Nabi adalah untuk memberi targhib, iaitu tagrib. Kalau orang awak kata tagrib, bukan tagrib, targhib. Targhib. Raghaba yuraghibu targhiban. Itu maksud ni. Raghabat. Payah tu kadang-kadang lama tak baik. Raghabat, raghabna, raghabta, raghabtuma, raghabtuma, raghabtunna, raghabna. Ghain dulu, raghabna. Bukan targhib, bukan targhib. Raghaba, yuraghibu, yuraghibani, yuraghibuna, turaghibani, yuraghribna, tugharribani, tugharribuna, tugharribina, tugharribna, agharribu, nugharribu. Itu mudhari' dia. Okey. Memberi galakan dan targhib lah agar umat ni suka untuk berdoa. Supaya apa? Kita ni suka doa tapi kan tak ada masa nak berdoa. Wa qala rabbukumuni astajib lakum. Dan Allah SWT berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan doa kamu. Surah Al-Ghafir ayat 60.
Jadi doa-doa kita akan diterima oleh Allah, kecuali satu orang tu berkata doa ni Allah tak terima sebab dia buruk sangka dengan Allah. Jangan kita buruk sangka dengan Allah. Mintalah kita dengan hati yang ikhlas kepada Allah. Kadang-kadang kita minta dengan hati kan, insya-Allah dia dapat direct cash, Allah bagi. Kesan tu Allah akan bagi. Kalau kita Allah kesan bagi, walaupun kita tak dapat, hati kita tenang, bermakna doa tu Allah terima. Jangan kata doa tu tak terima. Doa tu pasti Allah terima. Allah kalau dia tak terima, dia akan, doa ni Allah SWT kata dia akan terima. Sama ada dia terima secara terus macam mana kita nak, ataupun dia terima dia bagi lebih daripada kita nak, atau dia terima dia kurang sikit daripada permintaan kita. Maknanya dia bagi tapi dalam situation lebih, kurang dan sama. 3 keadaan macam tu. Dia terima, atau terima juga tapi dia tolak sebagai tolak kepada bala. Sepatutnya kita musibah, kena musibah ni, jangan sebab doa tadi Allah SWT telah hindarkan musibah. Dengan kita tengok orang tu niaga, Masya Allah, kenapa maju niaga dia kadang-kadang makan tak sedap pun tapi maju. Mungkin ada satu amalan yang Allah suka dengan amalan tadi, menyebabkan Allah Masya Allah bagi murah rezeki untuk dia, qabul dia. Jadi kita tengoklah amalan-amalan mana begitu. Dan Allah SWT mengampuni dosa kita. Dengan tempat tu sepatutnya kita kena bala, tapi Allah kata dengan sebab engkau doa aku hilangkan bala. Ketiga ni yang special ni, Allah Ta'ala jadikan doa itu sebagai zakhirah. Zakhirah ni himpunan, izqir, mana himpunan kita di hari kiamat. Mana doa tu Allah simpan dia dalam amalan kita. Macam mana kita buat beramal apa semua, sembahyang, puasa, zakat, haji, macam-macam amalan baik. Maka doa tu juga satu amalan disimpan sebagai zakhirah, sebagai simpanan untuk hari kiamat nanti. Kalaulah kita tahu doa ni, kita kata ya Allah kat dunia ni tak payah bagi pun tak apa, bagi kat akhirat. Tapi kita nak juga kat dunia manusia. Tapi tak apa, jangan, ingat, ud'uni astajib lakum. Kita doa, Allah nescaya akan terima doa kita. Masya Allah. Hadis yang seterusnya, iaitu tajuk dia lebih kurang sama, hadis 672/19. Wa an Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, isnani la turaddani aw kallama turaddani ad-du'a inna an-nida wa indal ba'thi hina yulhimu ba'duhum ba'dha wa fi riwayatin tahta al-matari wa rawahu Abu Daud wa Darimi illa annahu lam yazkur wa tahta al-matar. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 perkara tidak akan ditolak atau jarang sangat ditolak. Doa ketika azan dan dalam perperangan. Doa ketika di dalam perperangan. Ketika sebahagian menyerang, sebahagian yang lain. Dalam riwayat yang lain berbunyi ketika hujan pun doa. Tengok. Tadi kata apa? Di Pengkalan Jepa, PC, bukan Punca lagi, Pengkalan Jepa tadi hujan. Rafi'i Nur Syam kawan saya tu, jangan lupa doa masa hujan, doa diterima. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Darmi, dan beliau menyatakan tidak menyebut pada ketika azan. Penerangan, Nabi telah berdoa dengan doa yang panjang pada malam peperangan Badar dan juga di medan Badar. Oleh itu sewaktu jemaah keluar ziarah, eloklah kita berdoa dan berzikir. Inilah dalil yang digunakan dalam jemaah dakwah untuk berzikir kita bila kita berziarah. Bila kita buat gash, ada orang untuk berdoa, ada orang untuk berzikir. Sebab waktu-waktu itu waktu yang paling makbul. Waktu yang paling makbul. Satu ketika berlaku peristiwa besar di Pakistan. Peristiwa besar di Pakistan. Jeneral Jawid Nasir. Jeneral Jawid Nasir ni dia adalah jeneral lah, askar jeneral, tapi dia jemaah, ahli jemaah rakan usaha ahbab dalam jemaah tabligh. Dia jeneral Jawid Nasir, dan dia pernah keluar di Malaysia pada tahun 2001, datang dengan Hafiz Zulfaqar pada 2001. Masa tu dia keluar 4 bulan, dia sampai di Seremban. Saya masa tu dah mengajar kat
Kelantan dah mengajar kat Seri Petaling. So saya pergi nusrah jemaah dia lah, dia perlu pada terjemahan dan sebagainya. Kami pergi Jenderal Jawid Nasir. Satu peristiwa berlaku di Rawalpindi. Rawalpindi itu satu kawasan dekat dengan Islamabad lah. Islamabad tu ibu negara dia yang baru. Rawalpindi ni tempat askar lah, macam kita agak Mindef lah, di Mindef lah. So satu berlaku, satu kebocoran lah, bocoran gas ke bom lah, bom yang hampir meletup ni. Macam mana lah, ada kesilapan apa-apa, bom kalau tidak dimatikan maka satu Rawalpindi akan pecah bom ni. Macam meletup di macam meletup ni. Jadi macam mana untuk nak matikan dia ni? Nak matikan bom ni, dia mati atau hidup saja. Jenderal Jawid Nasir, Jenderal Jawid Nasir, saya rasa rahmatullah alaih lah, dah meninggal dah. Jenderal Jawid Nasir kata dia volunteer, dia kata saya akan pergi padamkan, matikan bom tadi. Tapi biar kami dengan cara kami lah, bagi saya. Dan dia general dalam tentera, Jenderal Jawid Nasir nama dia, general dalam itu. Maka kata dia beritahu masa tu Nawaz Sharif, masa tu Nawaz Sharif PM dia. Nawaz Sharif orang Lahore, Nawaz Sharif masa tu jadi PM. Maka dia kata tak, Nawaz Sharif, dia beritahu Nawaz Sharif, dia kata tak apa, saya akan pergi dan saya akan cuba selesaikanlah doa. Tapi bila nak pergi, nak masuk dalam tu, dia buat macam gash, macam ziarah lah, macam ziarah kita. Macam kita nak keluar ziarah, nak pergi rumah ke rumah tu kan, kita ada orang yang berzikir, baca Quran, tawajuh kepada Allah di masjid, duduk tawajuh dan berdoa kepada Allah. Dan dia nak pergi selesai masalah tadi. Dia nak pergi selesai masalah tadi. Bila nak pergi selesai masalah, Masya Allah, dengan tawajuh kepada Allah, berdoa kepada Allah, Masya Allah, nescaya doa itu Allah terima. Maka pergi, maka dah dapat matikan, dapat selesaikan, alhamdulillah, dengan izin Allah. Bom tu tak jadi pecah, tak meletup, tidak satu Rawalpindi meletup. Tahun ni tahun 90-an saya ingat, tahun 80-an. Peristiwa ni di akhir 80-an berlaku lah. So saya jumpa dengan Jenderal Jawid Nasir, dia kisahkan cerita ni pada saya. Saya tanya kan, kata Jenderal Sab, macam mana cerita tu yang kami dengar tu? Dia ceritalah sebut sedikit pada saya. Khair, maknanya doa Nabi semasa perang. Nabi berdoa, Ya Hayyum, Ya Qayyum, birahmatika nastaghith, yang begitu panjang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa waktu-waktu mustajab doa. Bilakah waktu yang mana mustajab doa? Hadis yang 673 kurungan 20. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun ya Rasulullah inna muazzinina yafdalunana. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaquluna fa idzan tahaita fasal tu'ta. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, seorang lelaki berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya para muazzin telah mendahului kami dengan pahala-pahala yang besar. Sebelum ini kita dah belajar dah hadis-hadis itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu menyebut seperti apa yang mereka laungkan. Kita ulang macam mana, tapi tak sama lah, tapi at least ada lah. Lalu kamu pohonlah kepada Allah, doa kamu akan diterima. Lepas azan tu kamu minta doa. Hendaklah kita menyebut seperti apa yang dilaungkan. Tidaklah bermakna mendapat ganjaran sama dengan muazzin, kerana muazzin dakwahnya kuat, manakala jemaah dakwah perlahan-lahan dan mendapat ganjaran sedikit. Ini adalah tasbih juz'i. Maknanya ini dalam bentuk juz'i, bukannya kulli, bukannya secara keseluruhan muazzin dapat, kita dapat tak, sekurang-kurang at least lah. Tak ada rotan pun akan jadilah. Fasal yang ketiga, fasal ketiga di dalam bab azan, iaitu fasal yang ditambahkan oleh pengarang kedua, iaitu Imam Tibris rahmatullah alaih, yang mana lebih kurang 1511 hadis keseluruhan kitab yang ditambah oleh pengarang kedua. Hadis yang seterusnya iaitu 674 kurungan 21. Syaitan akan lari jauh dengan mendengar azan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna asy-syaitana idza sami'a an-nida bis-salah zahaba hatta yakuna makana ar-rawha. Rawahu rawi qala rawi ar-rawha'u
minal madinati ala sittatin wa salasina milan. Rawahu Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila syaitan mendengar seruan solat, seruan azan lah untuk solat, dia akan pergi jauh sehingga ke Rauhah. Perawi berkata, Rauhah adalah nama tempat yang jaraknya daripada Madinah 36 batu. Oh, lagi jauh dia. 36 batu. 36 batu lebih kurang 57 kilometer. Lari dia tu zoom. So sekarang dia tak lari ke bawah dah, semua azan. Dia akan lari ke atas lah. Azan ni syaitan takut. Sebab tu dikatakan da'watut tammah. Dakwah tammah, dan dakwah ni dia akan patahkan tulang-tulang syaitan. Allahu Akbar. Hadis yang seterusnya 675 × 22. Setiap dakwaan perlu disertakan dengan hujah. Setiap sesuatu dakwah atau apa sahaja yang kita nak dakwah perlu ada hujah dia. Mesti ada dalil dia. Setiap kita dakwah mesti ada bukti dia, ada hujah dia, ada dalil dia. Baru hujah tadi diterima, baru dakwaan itu diterima. Wa an Alqamah ibni Waqqas radhiyallahu anhu qala inni la inda Muawiyah idza azana muazzinuhu qala Muawiyah kama qala muazzinuhu hatta idza qala hayya 'ala as-salah qala la hawla wa la quwwata illa billah falamma qala hayya 'ala al-falah qala la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim qala ba'da dhalika ma qala muazzinu summa qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dhalika rawahu Ahmad. Sayyidina Alqamah bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku berada di sisi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba muazzin telah azan. Maka Sayyidina Muawiyah menyebut seperti muazzin itu laungkan. Apabila muazzin itu melaungkan hayya 'ala salah, beliau mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Dan apabila muazzin melaungkan hayya 'alal falah, beliau menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan selepas itu beliau menyebut seperti apa yang disebutkan oleh muazzin. Kemudian beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menyebut demikian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Setiap dakwah diperlukan dengan hujah. Setiap dakwah, bukan dakwah ni. Setiap dakwah, bukan dakwah. Setiap dakwah perlu disertakan dengan hujah dan dalil, bukti. Satu ketika Nabi mendakwah satu orang Badui. Dalam dakwah pun kita perlukan hujah. Mendakwah orang Badui masuk Islam. Satu orang Badui masuk Islam, lalu Badui itu bertanya, apakah buktinya mendakwah untuk orang Badui masuk Islam? Apa buktinya? Nabi pun memanggil pokok. Nabi panggil pokok dengan mukjizat. Pokok tu berjalan kepada Nabi, dan pokok tu mengucap syahadah, membelah bumi dan mengucap syahadah sebagai hujah kepada Nabi, sebagai saksi kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pun pulang balik, membelah bumi, pulang balik kepada tempat asalnya. Allahu Akbar. Itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi, khariqul adat. Mukjizat tu dipanggil khariqul adat, bersalahan dengan adat manusia biasa yang Allah bagi kepada nabi-nabi sebagai bukti dalam dakwah mereka. Sesuatu yang diucap hendaklah diyakini. Benda hak kita cakap tu benda kita yakin. Jangan kita was-was. Jangan kita was-was, jangan kita tak percaya. Kita pencakap juga berita-berita hak tak tahu apa-apa, kita cakap juga tak boleh. Hadis yang ke-676 × 23. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi falamma sakata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala hadhihi yaqinan dakhala al-jannah. Rawahu Nasa'i. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami sedang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Bilal telah bangun dan azan. Apabila beliau diam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyebut perkataan itu dengan yakin, dia akan memasuki syurga. Hadis riwayat Imam Nasa'i.
Kan? Penerangan. Ada dua perkara di sini. Ada dua perkara di sini, iaitu satu ialah ucapan dan seperkara yang lain ialah yakin. Satu ucapan yang kita sampaikan. Satu, kita yakin dengan apa yang kita sampaikan. Begitu juga dalam memberi dakwah, setiap perkara yang didakwahkan perlu diyakini. Kita yakin dengan dakwah tadi. Dan seterusnya hadis 677, iaitu kurangan 24. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a muazzina yatashahhadu qala ana wa ana. Rawahu Abu Dawud. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar muazzin bertasyahud, baginda berkata, aku ialah akulah Muhammad, dan atau memberi makna aku juga bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti setiap orang Islam bertanggungjawab melafazkan kalimah ini, kalimah syahadah ini, maka tanggungjawab yang sama ke atas aku, yakni Rasulullah, untuk melafazkan kalimah ini. Fadilat muazzin, hadis ke-678 kurungan 25. Ada yang cepat-cepat, kita pergi laju lah. Wa an Abi Umar wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam man azzana bi sintai asyrata sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'zinihi fi kulli yawmin 60 hasanatan wa li kulli iqamatin 30 hasanatan. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang azan, yakni menjadi muazzin selama 12 tahun. 12 tahun lama tu. Wajib baginya syurga. Masya Allah. Ditulis untuknya 60 kebajikan, 60 pahala bagi setiap azan. Bagi setiap azan 60 pahala pada setiap hari. Dan bagi setiap iqamat 30 pahala. Setiap suara digantikan dengan 60 ganjaran pahala. Azan lebih besar ganjarannya kerana dilaungkan di luar masjid untuk yang hadir dan yang tidak. Manakala iqamat separuh pahala kerana untuk hadirin sahaja. Oleh ini adalah kerana azan agak susah sedikit kerana perlu keluar masjid, sedangkan iqamat berada di dalam masjid sahaja. Tetapi sekarang azan pun di dalam masjid. Apakah pahalanya sama? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Sama dah tu. Saja saya buat question mark saja. Hadis ke-679 kurungan 26. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nu'maru bid-du'a inda adhanil maghrib. Rawahu Baihaqi fi Da'watil Kabir. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami diperintahkan untuk berdoa pada azan maghrib. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Da'watul Kabir. Bab baru pula. Babun fihi faslan, bab yang terdapat hanya 2 fasal. Sepatutnya setiap bab atau setiap kitab ada 3 fasal. Dalam bab ni ada 2 fasal saja. Fasal pertama dan fasal banyak juga ada fasal pertama dan fasal ketiga. Tak ada fasal kedua. Fasal kedua tak ada. Sepatutnya ada fasal pertama. Fasal pertama iaitu bab fihi, dia ada bab tambahan. Bab fihi faslan, bab yang terdapat 2 fasal. Hadis 680 kurungan 1. Sayyidina Bilal dan Sayyidina Ibnu Ummi Maktum adalah muazzin di masjid Nabi. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yunadi bilailin wa qulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Qala wa kana Ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Sayyidina Bilal melaungkan azan di waktu malam, maka makanlah dan minumlah sehingga Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum melaungkan azan. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Ibnu, ini Abdullah lah, anak kepada Ummi Maktum. Sayyidina Abdullah Ibnu Ummi Maktum ialah seorang lelaki yang buta. Beliau tidak akan melaungkan azan sehingga seorang berkata kepadanya, waktu subuh telah hampir, waktu subuh telah hampir. Hadis riwayat muttafaq alaih, iaitu Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat yang lain dinyatakan Sayyidina Abdullah Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan di waktu malam. Kamu masih boleh makan dan minum, sehingga Sayyidina Bilal melaungkan azan untuk kali kedua, iaitu pada waktu subuh. Ini kerana Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum bergili-gili memberi azan di Masjid Nabawi. Bergili-gili memberi azan di Masjid Nabawi. Dia bagi dia, sebab tu kita ada dua untuk Bilal. Dua Bilal. Satu Bilal ke dua Bilal? Bilal pertama, Bilal kedua. Okey. Timbul persoalan, kenapa terdapat azan sebelum masuk waktu sehingga terdapat azan dua kali apabila sehingga terpaksa azan dua kali? Kali kedua apabila masuk waktu. A'immah salas, a'immah yang tiga berpendapat bahawa azan tidak boleh diberi sebelum waktunya kecuali pada waktu subuh sahaja. Imam Abu Hanifah pun berpendapat tiada pengecualian walaupun waktu fajar. Tak boleh juga kena bagi tepat waktu dia. Azan hanya diberikan setelah masuk waktu. Dan azan pertama di zaman Nabi itu menandakan waktu tahajud, bukan waktu sembahyang, waktu tahajud, atau untuk mengejutkan untuk orang yang bangun sahur. Waktu kan dulu tak ada jam, tak ada apa, kejut orang bangun sahur, sebab sebelum tu ada sejam lagi masa. Ada juga menyebutkan liyarji' qa'im wa yastayqaz na'im, yakni selepas azan pertama, sahabat-sahabat yang melakukan ibadat pada waktu malam akan pulang ke rumah, dan sahabat-sahabat yang tidur akan bangun dan menggantikan mereka yang pulang untuk beribadat di masjid. Sebab tu dakwah kita buat nak hidupkan masjid 24 jam. Tapi sekarang tak boleh lagi lah, sebab PKP kena ikut syarat lah, pukul 10 lepas Malaysia kena tutup lah. Tapi tak apa, insyaAllah kita buat slow-slow. Allah Ta'ala bagi balik untuk kita hidupkan amalan masjid selama 24 jam. Malam tu dengan ibadat, sahabat bergili-gili beribadat. Di zaman Nabi, sahabat-sahabat akan membahagikan masa mereka untuk bergili-gili beribadat di masjid pada waktu malam. Selepas azan pertama, golongan yang pertama beribadat akan pulang ke rumah dan akan digantikan dengan golongan kedua. Cara beginilah kita ingin wujudkan untuk menghidupkan masjid dengan amalan 24 jam. So 24 jam amalan malam tu dengan menghidupkan amalan-amalan berdoa kepada Allah dan bersembalat kepada Allah, memohon keampunan daripada Allah kepada Allah dan rahmatnya. Allah dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Hafsah, dua-dua isteri Nabi, disebut bahawa Sayyidina Bilal tidak akan azan sehingga masuk waktu subuh. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau telah melantik Hadrat Mas'ud untuk memberi azan. Pernah beliau memberi azan sebelum waktu subuh, lalu Sayyidina Umar menyuruh beliau agar azan kali kedua. Sayyidina Umar mengatakan bahawa ramai lagi orang yang masih tidur. Hadis ini adalah dalil yang menyatakan bahawa terdapatnya azan dua kali di zaman Nabi. Pada zaman sekarang, hukum azan dua kali adalah harus. Daripada hadis ini diketahui bahawa orang buta juga boleh memberi azan, dan dengan dua syarat, iaitu boleh menjaga taharah dan dapat mengetahui waktu solat. Maksudnya dia dapat boleh, kadang-kadang boleh jadi imam, tapi kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, orang buta jadi imam makruh. Orang buta jadi imam makruh sebab dia tak cukup syarat dia. Lalu hadis ke-681 kurungan 12, wa an Samarata bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamna'annakum min suhurikum azanul bilal walal fajru al mustatilu walakin al fajrul mustatiru fil ufuq. Rawahu Muslim wa labzuhu lil Tirmizi. Sayyidina Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azan Bilal dan fajar yang menegak. Azan kali pertama lah,
dan fajar menegak. Fajar kazib kita panggil dia. Fajar menyingsing, ni fajar tegak saja. Dia waktu dia datang sekejap je cerah. Itu sekali-kali tidak akan menghalang kamu untuk kamu bersahur. Akan tetapi fajar yang melintang, iaitu fajar sadik nama dia. Seperti kita panggil dia fajar melintang, fajar menyingsing, yang akan menghalang kamu daripada bersahur. Hadis riwayat Imam Muslim dan perkataannya daripada Imam Tirmizi. Tidak menghalang kamu untuk bersahur kerana Sayyidina Bilal azan untuk mengejutkan orang bersahur. Fajar yang melintang ialah fajar menyingsing. Mulanya cerah dan bertambah cerah sehingga matahari terbit sepenuhnya. Fajar yang menegak, contohnya cahaya yang terbit menegak untuk seketika dan kemudian kaki langit kembali gelap. Ia juga dipanggil fajar kazib, iaitu fajar dusta. Jadi dua fajar kazib, fajar menegak, iaitu fajar menyingsing, iaitu fajar melintang. Okey. Hadis ke-682 kurungan 3 dalam bab ini, adakah kedua-duanya perlu azan dan iqamat? Adakah kedua-duanya perlu azan dan iqamat? Soalan dia pelik hadis ni. Wa an Malik ibn al-Huwairisi radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa ibnu ammi li qala idza safartuma fa'azzana wa aqima ya ummakuma akbarukuma rawahu Bukhari. Sayyidina Malik bin Huwairis berkata radhiyallahu anhu, aku bersama sepupuku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersabda, apabila kamu berdua ingin bersafar, maka hendaklah salah seorang daripada kamu berdua melaungkan azan dan iqamat, dan hendaklah yang paling tua di kalangan kamu menjadi imam. Hadis ini, penerangan hadis, Imam Daud Zahiri mengambil makna zahir. Seperti kita panggil Daud Zahiri, dia ambil makna zahir sahaja. Bermakna kedua-dua perlu azan dan kedua-dua perlu iqamat. Mengikut mazhab imam yang empat, hanya satu azan dan satu iqamat sudah memadai. Adakah azan itu fardu kifayah atau sunat? Kita tengok di segi hukum pula. Adakah azan itu fardu kifayah? Mengikut Imam Ahmad, azan ialah, Imam Ahmad ni siapa tanya mazhab Imam Hanbali ni. Ni mazhab Imam Hanbali ni, fardu kifayah. Mengikut a'imah salah selain daripada Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan hukumnya ialah sunat muakkadah. Sunat muakkadah ada nombor satu, tengoklah dia punya note di bawah tu, dinukilkan dalam kitab Al-Majmu'ah bahawa terdapat 3 pendapat berkenaan mengenai azan dan iqamat. Pendapat yang paling sahih ialah kedua-duanya adalah sunat. Pendapat kedua ialah fardu kifayah, dan pendapat ketiga ialah fardu kifayah pada solat Jumaat dan sunat pada yang selainnya. Okey, azan. Maksud hadis ini untuk menunjukkan kedua-dua sahabat itu setara. Kedua-dua mereka berkemampuan untuk memberi azan dan berkemampuan untuk menjadi imam. Azan berbeza dengan imam. Tugas imam lebih khusus, kerana itulah Nabi mengatakan orang yang lebih berilmu didahulukan berbanding yang kurang ilmunya. Akbaruhuma, maksudnya akbaruhuma ilman. Dalam pelajaran yang akan datang akan diberitahu bahawa afdal imam itu seorang yang a'lam, bukannya aqra, bukannya qari. Lebih qari itu dia lebih afdal daripada alim. A'lam tu alim, maknanya dari imam, orang alim tu lebih afdal daripada qari. Nanti kita dalam perbahasan kita akan ceritakan nanti, belum sampai masanya lagi. Okey. Hadis ke-683 kurungan 4. Tunaikanlah solat sebagaimana Nabi bersolat. Wa an Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu qala lana Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis salah falyu'azzin lakum ahadukum summa kadang-kadang baca pun summa ummakum akbarukum
Muttafaqun alaih. Sayyidina Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersolat. Apabila waktu solat telah masuk, maka hendaklah salah seorang daripada kamu melaungkan azan, kemudian yang paling tua di kalangan kamu menjadi imam." Penerangan hadis riwayat muttafaq alaih. Penerangan hadis ini diriwayatkan daripada sahabat yang sama dengan hadis yang sebelumnya. Dalam hadis sebelumnya dikatakan sirah tasniyah, iaitu dengan perkataan dua. Di sini dengan hadis ini dengan sirah jamak pula. Asalnya dalam satu rombongan tadi, ada satu rombongan yang datang kepada Nabi. Sebab itulah Nabi memanggil mereka dengan sirah jamak. Kemudian kedua orang sahabat ini berjumpa dengan Nabi secara berasingan. Maka daripada rombongan ini, itulah Nabi mengkhitabkan mereka berdua. Dua orang tu mari secara Nabi. Kadang-kadang ramai peristiwa Lailatul Ta'ris, peristiwa berjumpa dengan jin. Lailatul Ta'ris, berjumpa dengan jin. Allah, malam berjumpa dengan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 684 kurangan kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwatil Khaybar sara laylatan hatta idza adrakahu al-qaral arrasa wa qala li Bilal أخلأ لنا الليل وصلي بلال ما قدر له ونام رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستندا إلى راحلته ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلالا ولا أحد من أصحابه حتى ضربتم الشمس فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا وفزع رسول صلى الله عليه وسلم ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي بلال؟ قال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال اقتدوا فاقتدوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا وأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى فأقيموا الصلاة لذكر surah Taha ayat 14 rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Khaybar. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Khaybar, Nabi berjalan sepanjang malam. Apabila baginda mengantuk, baginda telah berehat di akhir malam. Baginda berpesan kepada Sayyidina Bilal, berjagalah untuk kami malam ini. Lalu Sayyidina Bilal telah menunaikan solat sunat sekadar yang termampu. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat yang lain telah lena tidur. Apabila waktu subuh telah hampir, maka Sayyidina Bilal bersandar pada tunggangannya menunggu waktu subuh. Beliau dikuasai mengantuk sedangkan beliau bersandar pada tunggangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Bilal dan sahabat-sahabat yang lain terus tertidur sehingga mereka terkena sinaran matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama terjaga di kalangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa gabra, cemas, dan baginda bersabda, "Ya Bilal." Sayyidina Bilal bingkas bangun daripada tidurnya lalu berkata, "Zat yang menguasai tuan telah menguasai diriku." Baginda bersabda, "Lekaslah kalian tinggalkan tempat ini." Maka para sahabat beredar daripada kawasan itu menaiki tunggangan mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengambil wudhu dan memerintahkan Sayyidina Bilal untuk iqamat. Baginda telah mengimami solat subuh. Apabila baginda telah selesai menunaikan solat subuh, baginda bersabda, barang siapa yang terlupa menunaikan solat, maka hendaklah dia mengqadanya semula apabila dia mengingatinya. Kerana sungguhnya Allah SWT berfirman, aqimis salata li zikri, tunaikanlah solat untuk mengingatiku. Surah Taha ayat 14. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Okey, Lailatul Ta'ris. Dah sebelah ini pernah kita cerita tentang Lailatul Ta'ris.
Maksud ta'ris ialah berehat di sepanjang malam. Jadi sepanjang malam berjalan, jadi mereka berjalan di sepanjang malam. Jadi dekat dengan subuh setengah jam atau 40 minit, mereka berhenti sekejap untuk tunggu waktu subuh. Dan di situ mereka akan rehat tidur beberapa ketika, lebih kurang setengah jam atau 40 minit. Jarak masa Nabi mula tidur dan waktu agak panjang, lebih kurang 1 jam, 1 jam 40 minit lah. Timbul persoalan, dikatakan hati Nabi tidak tidur, mata Nabi tidur. Jadi mengapa sehingga terqada solat subuh? Jawapannya, diketahui waktu subuh terbitnya matahari dengan mata, bukannya dengan hati. Oleh kerana matanya tertutup, maka tidak mustahil waktu subuh tidak diketahui. Ini kita telah jawapan dalam sebelum ni lah. So kita baca je lah di sini. Kerana kedua-dua mata tertutup. Jawapan kedua ialah sebanyak mana perintah Allah, semuanya menjadi tanggungjawab Nabi untuk sampaikan kepada umatnya. Jadi menjadi tanggungjawab Nabi juga untuk melakukan perintah secara amali. Tidak memadai dengan hanya taklim lisani, sabda saja. Ada perintah Allah yang boleh mencacatkan tugas kenabian, maka perintah itu tidak dilakukan ke atas Nabi, tetapi dilakukan ke atas sahabat. Jika perintah itu tidak mencacat cela darjah kenabian, maka perintah itu akan dilakukan ke atas Nabi. Misalnya perintah mengqadakan solat yang tertinggal untuk memberitahu kepada umat bahawa solat yang tertinggal wajib diqada, apatah lagi ditinggalkan dengan cara sengaja, wajib kena qada, dan kita bahaskan dah dahulu kitab ini. Jadi pada mereka-mereka minta maaf yang mana balik di usia tua lah, maka banyak lagi solat-solat qada yang perlu dikerjakan, maka lakukanlah solat qada tadi. Lailatul Ta'ris berlaku 2 kali. Pertama ketika perjalanan Nabi ke Madinah dan kedua di Madinah. Berangkat dari situ, mana Lailatul Ta'ris ni 2 peristiwa berlaku 2 kali, bukan sekali, 2 kali. Berangkat dari situ, berlaku ikhtilaf di sini, adakah qada solat subuh boleh dilakukan pada waktu tahrim? Waktu subuh adalah waktu tahrim. Mengikut Imam Abu Hanifah, solat qada tidak boleh dilakukan dalam waktu tahrim. A'immah yang lain, yang 3, mengatakan tiada waktu haram untuk menunaikan solat qada. Solat qada ni boleh laku 24 hours. Sebab berhutang, kena bayar cepat. Kalau tak bayar cepat, tak boleh. Jadi solat qada boleh. Kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan solat qada tidak boleh dilakukan dalam waktu tahrim. Dan waktu tahrim ni kita dah bagi tahu di dalam bab-bab waktu. Dahulu ada 3 waktu secara zat dan 2 waktu secara sifat, dan perkara ini telah saya jelaskan dahulu. So kita jalan sajalah. A'immah menyatakan Nabi meninggalkan tempat ini dan tidak menunaikan solat kerana di wadi tersebut terdapat kesan-kesan syaitan, dengan bersabda inna haza wadin bihi syaitan. Oleh itu janganlah datang kembali ke tempat yang pernah dia melakukan dosa, kerana di situ terdapat kesan syaitan yang besar. Telah kita ceritakan dahulu macam mana pengalaman Haji Mio yang bekerja sebagai pusat pemulihan. Dia kata orang tu yang mana terlibat dalam dadah boleh lagi tinggalkan dadah, kecuali dia tinggalkan tempat yang mana dia tak kembali lagi pada tempat yang dia terjebak, dan jangan jumpa member-member lama. Okey, hadis ini menunjukkan tempat maksiat itu memberi kesan syaitan yang besar. Berlaku ikhtilaf, perselisihan pendapat. Adakah azan dan iqamat pada solat qada? Boleh tak kita azan dan iqamat? Imam Syafi'i mengatakan memadai iqamat sahaja untuk solat qada. Imam Abu Hanifah menyatakan azan dan iqamat kena ada dua-dua sekali. Perlu ada dua-dua sekali. Wallahualam. Kita berhenti di situ saja pada malam ni. Agak banyak juga, 12 muka surat, 13 muka surat kita, 12 muka surat. Bilakah waktu iqamat? 377. Bilakah waktu iqamah? Wallahualam. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam esok. Malam esok agak lewat sedikit ya. Saya ada kuliah di Senawang, jauh sikit. Di bandar apa tu, dia lebih kurang 50 minit daripada KL nak sampai ke tempat itu. Jadi kalau sembahyang sudah 9 suku,
So saya pecut kereta balik pukul 10 saya sampai. Pukul 10 lah. Biasanya ada juga waktu kita 10, tapi kita esok dalam pukul 10 minit kita ada kelas lah. Saya sayang nak tinggal kelas ni. Kalau tak ada kelas sayang pula. Kalau kita buat kelas 10 minit, 50 minit, 40 minit jadi lah. Jadi maknanya kita buat juga sehari-hari tu taklah ketinggalan. Berkat waktu tu kalau kita hari lama-lama cepat habis. Maulana Ashraf Ali Thanwi dia mengarang kitab tafsir lepas asar je 10 minit. Tapi berkat masa tu 10 minit sehari, sudah juga kitab tafsir yang dia. Tapi kena istiqamah lah, kena ihtimam dan istiqamah lah. Sebab tu saya nak ambil istiqamah dan istiqamah. Jadi kita dalam 10 minit esok lah, malam esok kita ada juga kelas. Saya ingat tak nak kelas, tapi tak apalah, kita buat lah juga. Saya sayang nak tinggalkan tuan-tuan ni. Bagi masa, sanggup bagi masa pada saya. Terima kasih ada orang yang duduk, bukan pelajar-pelajar saja yang duduk dengan saya, tapi tuan-tuan juga duduk dengan saya, insyaAllah. Dan jangan lupa kita bertemu di daurah pada hari Jumaat ini. Kita bertemu di daurah 14, 15, 16, iaitu daurah yang ke-6 dah. Kita kata dalam kitab Taharah. So 6 dan 7 ni kita akan habis. Kalau tak 7 pun kita pergilah sikit 8 bulan 9 ni, sebab kita tak nak pecut. Muda kata ustaz, janganlah pecut sangat. Jadi kita relax, tenang. Kalau tak habis lagi 6 dan 7 ni, dalam bulan 6 7 kita sambung sikit ke daurah ke-8 sebelum kita mulakan Kitabul Janaiz jilid ke-4. Jilid ke-4 saya dah hantar link dah baru. Cuma di link baru tu saya ada letakkan nombor akaun baru. Jadi tuan-tuan nak masuk nombor akaun baru pun tak apa, nombor akaun lama pun tak apa. Dua-dua tu nombor akaun saya di bank Islam lah. Jadi tuan-tuan masuklah ke mana-mana, sebab saya nak hidupkan akaun tadi. Sebab dia mati lama sangat, so nak hidupkan balik dia. Supaya saya bubuh nombor akaun baru untuk pendaftaran daurah kita pada kali ini. So siapa yang dah ada setting untuk lama ke baru, bolehlah mana-mana masukkan je lah. Jangan dua-dua sudah masuk salah satu. Nama tersilap masuk dua-dua pula kan. Jadi salah satu. Salah satunya masuklah. Jadi insyaAllah kita akan bertemu daurah kita pada hari Jumaat ini insyaAllah. 3 minggu kita rest daurah ni. Jadi kita akan temu kembali daurah kita insyaAllah. Pada malam esok kita agak lewat sikit, dalam 10 minit lah insyaAllah. Begitulah, kita akan bertemu juga. Setengah jam pun jadilah. Setengah jam pada pukul 11 kita habislah. Okey lah, jalan juga. Okey juga. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan saya lah. Jadi semoga Allah SWT bagi kita kesihatan yang baik. Jaga kesihatan, jaga kesihatan, jaga diri masing-masing, jaga diri masing-masing. Zaman ni COVID tak hilang lagi ni. Jangan lupa berdoa satu sama lain. Mudah dah siapkanlah senarai nama-nama untuk berdoa tu. Jangan lupa setiap hari kurang-kurang seminggu sekali kita sebut nama atas, nama yang paling atas tu nama ustaz lah. Jangan lupa kat ustaz pula. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Taqabbala minkum. Taqabbala.